Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara saya jelas? Jelas. Okey, kita mula aja hari ni. Okey, hari ni kita sambung masih lagi tangent kepada bulatan. Latihan hari Selasa yang saya bagi 8 orang saja yang buat. Okey, so nak tak nak memang saya kena teruskan juga, tak boleh nak tunggu. So kita sambung tangent kepada bulatan. Hari tu kita dah kenal tangent. So hari ni kita nak buat lagi latihan berkaitan dengan tangent kepada bulatan. So standard pembelajaran kita hari ni adalah membuat dan menentusakan konjektor tentang sudut di antara tangent dengan jejari bulatan pada titik ketangenan, sifat-sifat berkaitan dengan dua tangent kepada suatu bulatan dan juga hubungan sudut di antara tangent dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu dan seterusnya melakukan pengiraan yang berkaitan. So hari ni untuk sudut antara tangent dengan jejari bulatan yang ni kita dah buat sebelum cuti. Hari ni kita akan buat step pembelajaran yang kedua, sifat-sifat dan juga hubungan antara perentas dengan tangent. Lepas tu kita akan buat pengiraan. Okay. Kalau buku teks kamu boleh rujuk muka surat 153. Bermula dari muka surat 153. Okey. Ini kita recall balik. Okey. Yang kita dah belajar pada minggu sebelum cuti, okay, kita dah kenal tangent bagi bulatan. Okay, tangent bagi bulatan ialah satu garis lurus yang mengenai pada bulatan pada satu titik sahaja. Garis lurus itu kita panggil sebagai tangent. Sekarang contoh tangent adalah PQ sebab garis PQ hanya menyentuh bulatan pada satu titik. Okey, titik yang menyentuh itu dinamakan sebagai titik ketangenan. Kalau adanya satu jejari dan tangent, pertemuan di antara jejari dan tangent itu dia menghasilkan satu sudut dan sudut tersebut nilainya mestilah 90 darjah. So ini apa yang kita dah belajar sebelum ini. Hari ni kita nak tengok sifat-sifat berkaitan dua tangent kepada suatu bulatan. Maksudnya dalam satu bulatan ada dua tangent. Okey. Dalam satu bulatan dia ada dua tangent atau lebih. Okey, sekarang kita tengok sifat yang pertama. Sifat yang pertama dia kata jika dua tangent kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A, maka BC sama dengan CA, sudut BOA sama dengan sudut COA dan sudut OAB sama dengan sudut OAC. Okey. Dia kata kalau ada dua tangent. Kat sini ada dua tangent. Ada satu sahaja bulatan. Bulatan BOC. Okay, bulatan ni. Tapi pada bulatan ini ada dua tangent. Tangent BA dan tangent CA. Tangent BA dan tangent CA bertemu pada titik A. So, dua tangent ini bertemu pada titik A. Kalau keadaan ini terjadi, dia memberitahu kamu bahawa panjang BA sini, panjang dia adalah sama dengan panjang CA. Ni panjang ni. So, panjang BA sama dengan panjang CA. Sudut BOA, sudut BOA, maksudnya sudut X ini adalah sama dengan sudut COA, sudut ni. So, dua sudut ini nilainya adalah sama. Kalau sudut pada BOA 30 darjah, sudut pada COA pun 30 darjah. Nilainya adalah sama. Dan dikata juga sudut OAB sama dengan sudut OAC. Sudut OAC
AB. Okay, sudut ni, sudut Y. Sudut ini adalah sama dengan sudut OAC. So kedua-dua ini adalah sama. Okay, dua-dua sudut ni adalah sama. Dua sudut ni nilai dia sama, dua sudut ni nilai dia sama. Kalau kat sini 40, kat sini pun 40. Okay, itu maksudnya. So yang ni, sifat yang ni kamu kena ingat lah. Okay, seterusnya, okay, sifat seterusnya dia kata sudut X sama dengan sudut Y dan sudut theta sama dengan sudut beta kerana sudut di antara perentas dengan tangent bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, kat sini dibagi ada satu tangent, ada satu bulatan, ada satu tangent. Okey, bila ada bulatan, ada tangent, tiba-tiba contohnya ada satu perentas. Perentas SQ, garis ni yang saya tunjuk ni. Okey, ada garis SQ. Sudut X ataupun sudut SQP ni nilainya akan sama dengan sudut bagi Y. Dan sudut theta yang ini nilainya akan sama dengan sudut beta. Sudut kat sini. So nilai kat luar ni akan sama dengan nilai kat dalam. So macam mana kamu nak tahu? Okay, kamu tengok sudut X. Okay, sudut X yang ini. So sudut dalam dia kat sini, yang dalam. Ini sudut dalam dia. So yang bertentang dengan yang dalam ni adalah nilainya sama. Kalau sudut theta pula, dia bagi sudut theta. Okay, sudut dalam theta kat sini. Yang bertentang dengan dia. So nilai ni akan sama dengan nilai theta. So dua ni akan sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Contoh kalau kita bagi X, nilai dia 40. Okay, kalau dia bagi X 40 darjah, maksudnya Y pun dapat 40 darjah. Kalau dia bagi theta 50 darjah, beta pun dia akan jadi 50 darjah. Ini keadaan dia yang kamu kena ingat. Okey. So daripada dua sifat ini, bila kita dah tahu, kita boleh buat latihan. Kita boleh buat pengiraan. So kita tengok contoh pengiraan. Okay. Kamu boleh tengok sendiri contoh 16 dalam buku teks. Nanti ada masa kamu boleh tengok. So hari ni saya nak teruskan dengan uji minda. Okey, uji minda. Saya akan tunjukkan soalan bagi uji minda 6.3C. Okey, untuk uji minda 6.3C dinyatakan rajah di sebelah menunjukkan bulatan berjejari 5 cm dan berpusat di O. Diberi bahawa PQ dan PR ialah tangent kepada bulatan dan sudut QSR ialah 60 darjah. Hitung nilai X, nilai Y, panjang PQ dan panjang OP. Okey, so daripada sini kita keluarkan dulu maklumat yang ada. Kita tengok dia kata jejarinya adalah 5 cm. Jejari dia 5 cm. So kita dah tahu daripada rajah ni jejari adalah OR dan juga OQ. Kalau OR 5 cm, OQ pun 5 cm. Sebab OQ pun adalah jejari. Okay. Bila kita dah tahu jejari, okay, kita tengok lagi maklumat. Dia kata berpusat di O. Okey, pusat di O. Diberi bahawa PQ dan PR ialah tangent kepada bulatan. Dia kata PQ, okey, garis PQ yang ini, PQ dan PR ialah tangent. So ada dua tangent dan tangent itu bertemu pada titik P. Sudut QSR ialah 60 darjah. Sudut QSR 60 darjah. Jadi nak kamu cari nilai X. Nilai X kat sini. So yang ini kamu kena kaitkan dengan nilai sudut yang kita dah belajar masa awal-awal bab.
Okey, kalau dia bagi kat sini sudut 60 darjah, ini 60 darjah. Sudut 60 darjah dicangkum oleh lengkok QR. Yang ini. Sekarang untuk sudut X, kita tengok, okey, sudut ni. Okay, yang saya buat warna merah ni, yang ni adalah sudut pada pusat dan sudut pada pusat ini dicangkum oleh lengkok yang sama dengan sudut 60 darjah tadi. So sudut pada pusat ini nilainya adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Kalau sudut lilitan 60, so dua-dua sudut ni akan jadi 120 darjah. Kenapa 120 darjah? Kerana ini sudut pada pusat. Sudut pada pusat 2 kali ganda sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama. So kat sini ni 120 darjah. Sekarang kita nak cari nilai X. Tadi kita dah kata sudut X ini sama dengan nilai kat bawah ni. So nak cari X, mestilah 120 darjah bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kat sini 2 bahagian yang sama. So kita akan dapat nilai sudut X ialah 60 darjah. Okey, so dah dapat soalan A. Kita tengok soalan B. Soalan B dia nak nilai Y. Okey, nilai Y. Okey, nilai Y pula. Okey, tadi kita dah dapat, saya padam yang ni. So kita dah dapat kat sini. X kita tunjukkan kat sini. Kat sini 60 darjah. Ini pun 60 darjah. Okey, sekarang kamu tengok sudut Y. Sudut Y berada pada P. Okey, saya tunjukkan bahagian dia. Okey, kalau kita tengok daripada rajah, ini adalah jejari. OR ialah jejari. RP ialah tangent. Dan ini adalah garis yang menyambungkan. Okey, kalau kamu tengok yang warna biru ni, jejari dan tangent, sudut yang terhasil di antara jejari dan tangent mestilah 90 darjah. So untuk soalan B, saya keluarkan segitiga. O, R, P. Okay. Sudut pada O tadi kita dah dapat 60 darjah. Sudut pada R mesti 90 darjah sebab sudut pada R ini adalah jejari dan tangent. Bila jejari dan tangent bertemu, automatik dia akan jadi 90 darjah. So Y kita kat sini. Ini adalah Y. So nak cari nilai Y, mestilah 180 darjah tolak 60 darjah tolak 90 darjah. So akan dapat 30 darjah. So kita dah dapat sudut Y 30 darjah. Seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C dia kata panjang PQ. Okey, panjang PQ. Panjang PQ. PQ berada pada tangent atas ni. PQ adalah tangent di atas. Okay, so kita gunakan segitiga ke atas ni. Okay, QPO. So untuk soalan C, saya tunjukkan kita gunakan segitiga.
So ini Q, ini O, ini P. Okay, sudut X kita dah dapat tadi 60 darjah. Sudut pada P nilainya sama dengan sudut pada Y. Ni nilai dia sama dengan sudut Y. So ini kita dah dapat tadi 30 darjah. Dan QO adalah jejari. QP adalah satu sudut tegak 90 darjah. Sekarang kita tahu panjang QO adalah 5 cm. Dia tanya kita berapa panjang QP. Okey, yang ini kamu boleh gunakan trigonometri yang kita dah belajar sebelum. Okey, sekarang kita boleh gunakan, kita tengok dari rajah yang saya lukis. OP adalah hipotenus. Okey, kalau kita guna berdasarkan sudut 60 darjah, OP adalah hipotenus, 5 cm ini adalah sisi bersebelahan dan QP adalah sisi bertentangan. Sekarang yang kita nak gunakan adalah tentang dengan sebelah. So kita dah belajar nisbah trigonometri. Kalau sin, kita revise balik, sin tentang per hipotenus. Cos kamu, okay, kalau cos sebelah per hipotenus. Kalau tangent tentang per sebelah. Sekarang yang kita nak gunakan adalah sebelah dan tentang. So kita akan gunakan tangent. So dia akan jadi tangent 60 darjah adalah tentang dia PQ per dengan sebelah dia 5. So kita nak cari PQ adalah 5 tangent 60 darjah. So kamu akan dapat, kamu tekan kalkulator kamu dapat 8.66 cm untuk panjang PQ. So kita dah dapat PQ menggunakan nisbah trigonometri. Okey, untuk soalan C pun dah dapat. Sekarang kita tengok soalan D. Soalan D, panjang OP. Okey, sekarang berdasarkan rajah yang sama dia nak OP. Okey, OP. Saya buat kat sini ya. Untuk soalan D. Okay, untuk soalan D dia nak OP. OP adalah hipotenus. OP adalah hipotenus, maka kita libatkan sebelah dan hipotenus. Sebelah dan hipotenus kita mesti guna cos. So dia akan jadi cos cos 60 darjah adalah sebelah dia 5 per dengan hipotenus. Hipotenus dia OP. So nak cari OP adalah 5 bahagi dengan cos 60. So akan dapat jawapan dia 10 cm untuk soalan D. So soalan D pun dah dapat. Okey. Sekarang kamu kena kaitkan bulatan dan juga nisbah trigonometri. Okey, ini untuk soalan 1. Ada soalan kamu nak tanya? Nanti saya bagi video, kamu boleh tengok semua. Ada. Okey, so kita tengok soalan 2. Soalan 2 masih lagi lebih kurang macam soalan tadi. Dia kata rajah
menunjukkan dalam rajah O ialah pusat bulatan. O pusat bulatan, jejari dia 3 cm. ROS ialah garis lurus. Diberi bahawa ORP 25 darjah. Sini 25 darjah. PS ialah tangen kepada bulatan. PS tangen. Hitung nilai X. Panjang PS, panjang RS. So kat sini, kamu kena, dia kata jejari 3 cm. So daripada rajah kamu dah tahu OP 3 cm. Sudut R 25 darjah. RO sebenarnya 3 cm juga. Sebab RO adalah jejari. Okay, so ini akan menjadikan segitiga bersudut, segitiga sama kaki. Bila ini segitiga sama kaki, nilai sudut pada P kat sini pun nilainya adalah 25 darjah. Okey. So, nak cari X. X kita kat sini. So, dia akan menggunakan segitiga POS. Dalam segitiga POS, sudut OPS akan jadi 90 darjah. Sebab ini adalah jejari, OP jejari dan PS adalah tangen. So, dia akan jadi 90 darjah. Nak cari X, kita kena tahu sudut pada O ini. Nak tahu sudut pada O, kena tahu sudut pada ROP. So, kat sini kamu boleh ambil 180 darjah, tolak 25, tolak 25. Kamu akan dapat sudut kat sini, nilainya adalah 130 darjah. So, sudut kat sini 130 darjah dan sudut pada POS ini automatik dia akan jadi 50 darjah. Sebab 180 tolak 130 akan jadi 50. Nak cari X. Okay, nak cari X, kita guna segitiga bersudut tegak ni. Okay, kita guna segitiga bersudut tegak. Ini 50, ini 90, ini X. So nak cari X, mestilah 180 tolak 90 tolak 50. So akan dapat nilai X kita adalah 40 darjah. So dah dapat X 40 darjah. Kita tengok pula panjang PS. Okey, PS. Kita boleh guna rajah pada A tadi. Okay. Soalan B, kita boleh guna rajah pada A. So, dia nak panjang PS. PS kat sini. OP nilai dia adalah 3 cm. OP 3 cm. Ini 3 cm. Kalau kita gunakan sudut 50 darjah, PS akan menjadi sisi bertentangan. 3 cm akan menjadi sisi bersebelahan. So, sebelah dengan tentang kita kena gunakan tangen. Tangen 50 darjah adalah tangen tentang persebelah. Tentang dia PS, persebelah dia 3. So, PS adalah 3 tangen 50. So, akan dapat, kamu guna kalkulator kamu akan dapat 3,58 cm. So, dapat panjang PS 3,58. Okay. So, panjang dia dapat 3.5. Dah dapat soalan B. Sekarang kita tengok panjang RS. Panjang RS. Okey, kalau dari rajah RS. Sampai sini. So, RO kamu dah ada 3 cm. Sekarang kamu cari OS. OS
kamu gunakan rajah pada A tadi, OS. OS adalah hipotenus. So sekarang kita guna sudut 50 darjah. Sebelah dengan hipotenus kita kena guna cos. Cos 50 darjah adalah sebelah 3 per hipotenus. Hipotenus kita OS. So OS adalah 3 per cos 50 darjah. Kamu akan dapat guna kalkulator kamu 4.6 67 cm. Okay, itu baru OS. Sekarang soalan dia nak RS. So RS mestilah tambah RO tambah dengan OS. RO 3 cm, OS 4.67. So jawapan yang kamu akan dapat 7.67 cm untuk R kepada S. Okay, soalan ni ada nak tanya? Sebab saya laju sikit. Ada. Tak ada? Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, seterusnya. Kita tengok uji minda 6.3D. Okey, 6.3D, dia nak kamu nyatakan pasangan sudut yang sama nilai dalam bulatan berikut. Okey, untuk soalan ini, kita kena tengok balik sifat yang tadi. Sifat yang bawah ni. Dia kata X sama dengan Y. Theta sama dengan beta. X sama dengan Y. Theta sama dengan beta. So, kita tengok contoh uji minda 6.3D. Untuk soalan 1A, kita ada sudut A, B, X, Y, Z. Sudut A, B, X, Y, Z. Sekarang yang manakah nilai-nilai sudutnya adalah sama? So untuk mudah, kamu tengok sudut yang luar. Kamu tengok di antara tangent. Okay, ini adalah tangent dan perentas. Ini perentas. So kita tengok perentas yang pertama. Perentas yang pertama yang saya tunjukkan ni. So sudutnya adalah sudut X. Rasa-rasa kamu sudut X akan sama dengan sudut mana? Sudut B, sudut A atau sudut Z? Okay, macam mana kita nak tengok? Kamu tengok sebelah dia. Okay, sebelah dia B. So yang bertentang dengan B. Dia pergi ke sini. So sudut X nilainya akan sama dengan sudut A. Kita tengok lagi satu. Kita ada perentas. Okay, sekarang perentas di bahagian kanan pula. Ada sudut Y. Sudut Y. Okay, ini sudut Y. Sudut Y, kamu tengok sebelah dia. So yang bertentang dengan dia adalah Z. So sudut Y sama dengan sudut Z. So itulah pasangan yang sama. Okay, untuk soalan B. Kita tengok soalan B. Okay, kita tengok di antara tangent dan perentas dulu. Okay, kita tengok. Sekarang kita ada tangent. Kita ada perentas. Okay. Kalau kamu perhatikan perentas yang saya buat warna merah ni. Okay, dia patutnya sudut yang kecil ni aja. Tapi sekarang dia bulatkan sampai Y, sampai dalam. So tak boleh. Kita tak payah tengok yang itu. Kita tengok yang lain. Kita tengok tangent dan perentas. Okey, ni ada lagi satu perentas. Sebab warna merah ni ada lagi satu perentas. So perentas ini sudutnya adalah Y. Okey, so sudut Y dalam dia Z. Yang bertentang dengan Z, straight dia adalah A. So kita boleh kata sudut Y nilainya sama dengan sudut A. Lepas tu kita tengok lagi perentas yang lain.
Okey, ada tangent. Okey, ni ada perentas. Ini ada perentas yang saya buat warna kuning ni. Okey, perentas ni dia dah label X. Okey, betul lah X. So, X kat sini. Kita tengok X kat sini. Dalam dia yang ini. So, kita tengok yang bertentang dengan dia. Tak boleh. Sorry, silap. Okey, untuk X. X dia menggunakan perentas ini. So, X yang ini. So, dalam dia adalah sudut yang ni. Okey, dan bertentang dengan dia adalah sudut B. So, kita boleh kata sudut X nilainya sama dengan sudut B. Okey, kita tengok rajah C. Rajah C banyak perentas dia. Okey, so kita tengok dulu tangent dengan perentas. Perentas yang pertama, kita tengok kat sini. Okey, yang warna merah ni. Okey, untuk Z. Sudut Z dalam dia D. So bertentang dengan D adalah A. So kita boleh katakan sudut Z nilainya sama dengan sudut A. Lepas tu kita tengok lagi yang lain. Okey, kita ada perentas. Kita ada perentas yang warna biru ni. So sudut dia F. F. Sudut dalam dia D. So yang bertentang dengan F adalah E. So kita boleh kata sudut F nilainya sama dengan sudut E. So kita tengok ada lagi tak perentas dengan tangent. Okey, ada lagi ke atas. Okay, kalau kamu perhatikan dekat atas ada tangent juga. Ini tangent kat atas. So daripada tangent atas kita cari perentas. Okey, kita ada perentas. Kita ada perentas. So saya buat perentas dia. Okey, perentas yang warna hijau ni. Sekarang sudutnya adalah X. X sudut dalam dia B. B yang bertentang dengan dia adalah Y. So kita boleh katakan sudut X nilainya sama dengan sudut Y. Okey, so ini untuk soalan 1. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada, kita pergi soalan 2. Okey, soalan 2. Dia kata rajah menunjukkan bulatan AB dengan tangent kepada bulatan tersebut. Diberi BAC ialah 42 darjah. So kat sini 42 darjah. Hitung nilai X. So nilai X kat sini. Dia kata ini adalah perentas. AB adalah perentas. So kita tengok, AB adalah tangent. AB tangent, so AC yang ini adalah perentas. So 42 darjah di sini, sudut dalam kat sini yang bertentang dengan dia, sudut D kat sini. So kita katakan sudut D nilainya 42 darjah. So sudut pada D 42 darjah. Kenapa 42 darjah? Kita gunakan konsep yang tadi. 42 ni dalam dia bertentang. So kat sini 42 darjah. So sekarang macam mana kita nak cari sudut X? Okay, kat sini dinyatakan juga segitiga ADC adalah segitiga sama kaki. So ini 42 darjah. Kamu kena cari nilai pada A dan pada C. Macam mana nak cari? 180 tolak 42 bahagi 2. Kamu akan dapat 69 darjah. So 69 kat sini. 69 kat sini. So kita boleh dapatkan sudut pada C kat sini pula. Okey, sudut pada C mestilah 180 darjah tolak dengan 69 darjah akan dapat 111 darjah. So kat sini 111 darjah.
Sekarang gunakan segitiga ABC. Gunakan segitiga ABC ni untuk cari nilai X. So segitiga ABC ini C, ini A, ini B. C adalah 111, A 42, so X kat sini. So nak cari nilai X mesti 180 tolak 110 tolak 42. So kamu dapat nilai X kamu 27 darjah. Okey, soalan ni mudah je saya rasa. Cumanya kamu kena tahu 42 ni sama dengan 42 ke atas ni. Okey, soalan 2. Ada nak tanya? Tak ada. So kita pergi soalan 3. Cepat kan? Okey. Soalan 3 dia kata Raja menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangen kepada bulatan. PQ tangen diberi PSR 38 darjah. Hitung nilai X. So kat sini dia kata 38 darjah kat sini. X kat sini. Macam mana kita nak cari X ni? Okey, so kamu kena gunakan pengetahuan sedia ada kamu yang kita dah belajar. 38 kat sini, X kat sini. So yang kita tahu tadi, kalau X berada di antara tangen dan perentas. Ini adalah perentas. X kat sini. Sebelah X, so bertentang dengan dia kat sini. So nilai pada R ini juga adalah X. Tapi macam mana nak cari nilai R? Okey, nilai pada R juga adalah nilai X. So kat sini adalah nilainya adalah nilai X. Okey, macam mana nak cari X? Sekarang kita tengok yang kita dah belajar sebelum ini. Dia bagi kat sini ada satu diameter. Bila ada diameter, ada satu segitiga, automatik sudut kat sini akan jadi 90 darjah. So sini akan jadi 90 darjah. So daripada segitiga PRS, segitiga PRS, sini 90 darjah. Ini akan jadi X. Nilai X ni akan sama dengan nilai X kat luar tu. So ini 38 darjah. So kita nak cari X, macam biasa gunakan 180 darjah, tolak 90 darjah, tolak 38 darjah. So kamu akan dapat nilai X kamu 52 darjah. Okey, itu sahaja. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, maka saya akan bagi kerja. Okey, ini modul bersertai. Buat semua soalan yang dinyatakan. Muka surat 51 dan muka surat 52. Okey, so buat semua soalan. Nanti saya akan masukkan dalam grup. Yang dah siap, tolong hantar latihan kamu kepada guru masing-masing. 3 teka hantar pada saya. 3 ikhlas dengan 3 amanah hantar pada Cikgu Adila. Okey? So pastikan kamu buat latihan. Apa-apa yang tak faham, tolong tanya.